Malaysia Madani, hai Baja Hitam, hai semua, tap-tap screen, share-share dulu kita punya live ni. Sekejap. Okay. Tekak saya rasa memang tak sedap lah. Memang rasa nak menelan pun sakit. Agaknya tanda-tanda nak demam. Kan. Okay, baik. Saya macam lain pula aku pakai filter ni. Yelah, saya isaf lah, isaf. Okay. Tadi acah-acah je. Baik, tap-tap screen dulu sampai 10k lah. Sebab lately kita punya likes menurun lah. Kita punya likes macam merundum sangat lately. So boleh tak korang tap-tap screen dulu, dan sambil tu share-share dulu kita punya live sementara tu. Saya sakit nak menelan ni sebenarnya. Badan pun rasa macam sengal-sengal macam tu. Sebab lately memang saya kurang rehat. So macam thank you yang tap-tap screen. Okay, nice. Dah 2.3k. Sikit lagi. Sekejap je tu. Korang seramai 158 ni kalau 5k tu kacang je lah kan. Tap-tap muka host dulu. Sementara tu ya, hari ni kita tengok PAS pergi bertemu pergi ke Singapura untuk bertemu dan berbincang. Saya harap tak kena scam lah kan. Ni bincang-bincang, moga kadang-kadang mereka ni banyak benda dah yang masuk nak melabur ke negeri macam contohnya negeri Kelantan. Lah dia yang rugi, bukan dia yang untung, dia yang rugi kan. Berapa dah? 4.4k. Okay, come on guys, come on. Tadi saya tengok satu video, nama apa dah saya lupa. Dia ulas berkenaan dengan perang Malaysia, Masya Allah, jahatnya mulut. Maafkan saya tersalah cakap. Perang antara Israel dan juga Palestin ni, antara kesan dia kepada dunia adalah akan menyebabkan harga minyak naik, dan akan menyebabkan harga pelabur-pelabur akan lari ke mata wang yang gagah lah seperti USD dan juga yen, dan mungkin harga emas juga akan naik juga. Sebelum ni kita nampak bila USD kuat, harga emas akan turun kan, sebab dia ada unsur negatif. Jadi kali ni kita nampak dia mungkin akan dua-duanya dah menjadi pilihan lah, sebab orang nak save macam pelabur, nak lebih kepada pelaburan yang selamat. Okey, 97.7k. Okey, baik. Saya dok baca komen berkenaan dengan portal berita laporan Ketua Audit Negara hari ini, dan rasanya penyokong Perikatan Nasional komen tak pakai otak kot kan. Saya tak pastilah kalau bab otak tu ada ke tak ada pun tak tahulah kan, sebab macam yang petang tadi seorang masuk dekat room kita tu. Sedangkan PMX ambil alih hujung tahun 2022, dia salahkan PMX berkenaan dengan hutang. Hutang yang mencecah 1.5 trilion tu bila masuk tahun 2023. Dan Malaysia Madani dilancarkan Januari 2023, dan zaman PN Perintah hutang negara meningkat sebanyak 99.77 bilion daripada 979.814 bilion kepada 1.079 trilion. Liability meningkat 1.399 trilion. Defisit 99.482 bilion. Ini laporan Ketua Audit Negara 2023. Jadi pembangkang ni kita tengok dia dah sebenarnya macam tak ada kerja lain selain daripada cuba cari salah.
Cuba fikir dari mana datangnya hutang negara 1.5 trilion tu. Tebuk atap, rampas, hutang negara makin bertambah. PMX kerja siang malam tanpa gaji untuk kita ni nak memulihkan ekonomi negara, tapi walaupun bising. Kan, walaupun bising. Walaupun ni selagi yang tebuk atap tak berkuasa, yang menyakau tu tak berkuasa balik, selagi tu dia akan bising. Kita tak heranlah sebenarnya. Kan, depa ni bukan tahu apa. Bayangkan cita-cita Dr. Mahathir ni, bayangkan kita boleh nampaklah dia ni Dr. Mahathir semasa 22 bulan. Hutang zaman tu dikatakan 686.8 bilion, naik kepada hampir 900 bilion. Selepas 22 bulan. Orang hutang 686 tu sepatutnya makin menurun. Tapi kenapa bila Mahathir menjadi Perdana Menteri 22 bulan, ia naik? Lepas tu disambung oleh Abah Midin, naik lagi hutang sehingga 1.3 trilion. Lepas tu ada hati dia ni nak jadi Perdana Menteri lagi sekali, kali kedua. Jadi dia orang yang pemerintah pinjam sana sini alasan nak bayar hutang 1MDB kononnya. Tapi kalau kita lihat hutang negara meningkat. Rakyat masa 33 bulan tu pun ramai yang kehilangan kerja, tertekan dan sebagainya kan. Jadi sebab apa kalau kita dapat lihat hutang naik mendadak? Sebab mereka ni yang masa mereka menjadi kerajaan, mereka hutang sana dan sini lah untuk sebab masa tu dia tahulah ekonomi merundum dan banyak sektor ekonomi tutup dan sebagainya kan. Pelabur pun ramai yang tarik diri, tarik handbrake. Mereka tarik pelaburan dan ke negara jiran kita seperti Indonesia, ke Thailand dan Vietnam. Semasa puak penyakau penebuk atap nasional menjadi kerajaan. Jadi ini dia tak ingat dah kot, dia dah lupa ke macam mana. Jadi hutang Indonesia boleh dikatakan USD 571 bilion dan hutang Malaysia 293 bilion US. Dan hutang Indonesia ni kalau kita dapat lihat memanglah besar, sekali ganda daripada kita. Tapi kita kena ingat populasi mereka adalah 274 juta, lebih 8 kali ganda daripada Malaysia sebenarnya. Dan sejak 2014 lagi Jokowi memang buat reformasi kepada fiskal negara, dan beliau kurangkan tanggungan subsidi dan beliau bagi dana itu direct kepada rakyat, dan sumbangan tunai diberi kepada berjuta rakyat setiap bulan, dan beliau bagi dana khas kepada majikan untuk para pekerja juga. Dan kerajaan beliau ni, kerajaan Jokowi masa tu hampir tumbang pada tahun 2019 sebab penarikan subsidi. Beliau bulldoze saja, dia teruskan saja. Lepas tu dia bekerja dengan pembangkang, betulkan fizikal negara. Kerana itulah mereka ni terpaksa buat tindakan yang tidak popular. Kalau tidak, jadilah mereka seperti Venezuela dan juga Sri Lanka tu sendiri. Dan kita tahu Jokowi dipandang sebagai negarawan lah oleh rakyat Indonesia, kerana dia ambil risiko untuk kalah pilihan raya kerana dia fikirkan masa depan. Dan itu juga apa yang Datuk Seri Anwar buat sekarang di Malaysia. Kalau kita dapat lihat apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, iaitu subsidi bersasar, dan walaupun kita belum pasti apa mekanismenya, tapi duit dari saving subsidi ni saya nampak adalah satu perkara yang kita nampak itu yang dilakukan oleh Indonesia sebelum ini. Dan Malaysia, of course lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dah fikirkan para menteri, kabinet dan sebagainya. Dia dah fikirkan siapa yang akan dapat bantuan tunai, siapa yang kena bayar minyak mahal. Tu masih belum lagi diputuskan, tetapi bagi rakyat yang faham dan sedar berkenaan dengan beban ekonomi negara, we know it's coming. Pada mereka yang jenis aware of the economy, kita tahu benda ni akan satu masa akan melanda negara kita.
Dan tongkat kepada subsidi ni takkan selamanya dapat diberikan kepada rakyat. Negara kaya seperti Iran, Indonesia, Venezuela pun dah lama rombak subsidi mereka. Dan harga minyak kita kedua termurah di ASEAN selepas Brunei. Thank you Ari. Dan malah lebih murah daripada Saudi Arabia. Negara minyak terkaya Saudi Arabia tu, yang sampai dekat Dubai tu saudagar-saudagar minyak berbelanja tanpa memikirkan pun kan kosnya. Jadi pada siapa yang tak mau duduk di dalam bubble, kita tahu kita perlu buat sesuatu sekarang untuk masa depan anak-anak kita in the future. Jadi tapi isunya kerajaan ni have to have the political power, kena ambil risiko kan, risiko yang membuat keputusan yang tidak popular lah. Contohnya macam KWSP hari tu, ramai yang tak suka berkenaan dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim, khususnya Walaun, berkenaan dengan tidak membenarkan mengeluarkan KWSP tu, tapi itu yang harus dilakukan. Dan kalau ini dibuat, ramai yang akan marah, terutamanya pembangkang. Sebab mereka sengaja nak buat isu, mereka tunggu saja kerajaan hari ni buat satu keputusan yang tak populis lah. Jadi one thing for sure, tak ada siapa yang mampu lakukan selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Reformasi itu bermula dengan kerajaan hari ini. Dan yes, politician thinks about the next election, but statesman thinks about the next generation. Dan saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang statesman, seorang negarawan. Kita tengok bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan untuk masa depan negara kita. Beliau harus berkorban sebenarnya. Sama ada sanggup atau tidak, saya rasa dia akan ambil risiko itu. Dan isu ini boleh buat sebenarnya unpopular move ni berkenaan dengan subsidi bersasar ni akan menyebabkan ramai rakyat marah, kita tahu satu masa. Tapi kalau ini yang dibuat, government ni akan, thank you so much Ahmad Sofian, government ni akan jadi satu government yang reform mengenai ekonomi negara. Dan ini akan jadi impak yang besar. Selepas 3 tahun negara kita akan lebih baik lagi satu masa. Dan kita akan sama-sama hadapi berkenaan dengan tomahan rakyat dan sebagainya lah selepas ini. InsyaAllah kalau pentingkan negara, kita kena tekad lah kan, sebab ini untuk generasi akan datang. So dan berkenaan dengan gaji minimum juga ada disuarakan. Pegawai constable tidak setipai dengan keperluan ekonomi semasa. Mereka ni sepatutnya mendapat gaji at least RM1,800 hingga RM2,000 lah, tapi diikutkan tidak mencukupi dengan kos hari hidup sekarang yang mereka ni mendapat kurang daripada RM1,500 sebulan. InsyaAllah kita akan dengar pada hari Jumaat ini pembentangan adakah gaji minimum pegawai polis akan dinaikkan. InsyaAllah lah. Tapi jangan lupa malangnya Malaysia pada masa 33 bulan yang lepas. Selepas dia menjadi Perdana Menteri, seorang yang bernama Muhyiddin Yassin menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara yang gagal. Dan inilah akibatnya yang ditanggung oleh rakyat Malaysia pada hari ini, yang terbeban dengan barang keperluan asas yang sangat tinggi. Dan masa itu Pak Menteri langsung tak merasa betapa peritnya kehidupan yang ditanggung oleh rakyat masa itu. Mereka tiap-tiap bulan mendapat gaji, mendapat allowance yang boleh kita katakan mewah lah kan. Tak pernah berkurang pun gaji mereka, tak pernah dipotong walaupun 1% pun gaji mereka semasa mereka menjadi kerajaan 33 bulan, walaupun ramai rakyat yang kehilangan kerja, walaupun ekonomi ditutup dan sebagainya. Bila melantik Kaki Fitnah sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara, memang lingkuplah masa depan negara masa tu kan. Apa yang dia mampu lakukan selain daripada scheme of things. Jadi rakyat telah memilih pada PRU 15 dan tidak memberikan mereka mandat walaupun berapa banyak mereka telah membelanjakan wang kan. Jadi perlu diingat,
inflasi hanya boleh diatasi dengan masa 2 tahun. Sekarang ni kerajaan perpaduan telah berjaya menurunkan inflasi sampai ke tahap 2%. Ini adalah satu kejayaan yang agak luar biasa lah kan. Dan kita sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ke sana dan ke sini, keluar negara, nak menarik pelabur-pelabur datang masuk ke Malaysia, bagi apa, membuka ruang dan peluang pekerjaan yang diperlukan oleh rakyat Malaysia, sekaligus merancakkan ekonomi Malaysia itu sendiri. Kerana pelabur ni dia bawa duit, dan dia melabur ke Malaysia ni bukannya dia membawa pelaburan, dia suntik pelaburan ke negara kita lah. Jadi kerajaan dan pembangkang saya rasa harus bersatu dengan patriotik lah, sebab kita nak selamatkan negara, dan kita kena bagi saya harus mengajak rakyat Malaysia berfikir tentang masa depan negara lah, tolak fahaman yang ekstrim ni, kerana negara kita ni yang kena selamatkan. Bila kita beri penerangan mengenai ekonomi negara oleh pakar ekonomi, mereka ni tak peduli pun. Mereka hanya mainkan isu 3R kan. Dan pagi tadi, kalau sesiapa yang menonton sidang parlimen pagi tadi, sekarang ni seperti yang dikatakan tadi, masanya subsidi dikaji semula dan jangan terikut pada kerajaan yang lepas memperjudikan masa depan negara demi kepentingan politik. Data-data ekonomi menunjukkan kewangan negara sangat kritikal. Ia adalah kerana sejak berpuluh tahun lamanya perbelanjaan negara defisit, sehingga menjerumus hutang dalam jumlah yang sangat besar, iaitu 1.5 trilion. Lebih mengerikan lagi adalah korupsi yang beratus bilion yang saban tahun, mungkin setahun berpuluh bilion, saya tak pastilah, we don't know for sure. Tapi akhirnya negara kita ni terjerumus dengan hutang-hutang hingga ke angka yang menakutkan oleh pakar-pakar ekonomi negara. Dan pakar ekonomi hanya menzahirkan kegelisahan yang mereka lihat jumlah trilion itu, di mana kata mereka akan meninggalkan beban ini kepada anak cucu kita. Dan persoalannya, adakah pemimpin hari ini dan Perdana Menteri akan membuat sesuatu? Sebab itulah bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap mengenai subsidi bersasar ini, kan, ada asasnya, dan negara lain dah lama dah buat untuk diorang ni merancakkan ekonomi mereka. Sebab tak boleh lagi dah negara kita ni nak beri subsidi kepada semua rakyat Malaysia, termasuk yang T20, T10, T5 ni, betul tak? Dan kerajaan-kerajaan ni terpaksa membuat perbelanjaan defisit untuk memuaskan hati pengundi, dan rakyat mesti digula-gulakan untuk meraih undi. Subsidi adalah pilihan yang ada untuk mereka ni, dan sistem subsidi adalah ramai yang berpendapat lah, pakar ekonomi berpendapat bahawa tak efisien, dan dia dinikmati oleh golongan yang berpendapatan tinggi. Dan kerajaan perlu sutur semula subsidi ini supaya lebih adil dan lebih terarah kepada golongan yang berpendapatan rendah demi untuk membebankan beban mereka. Dan subsidi dah jadi sebahagian daripada ekonomi Malaysia, dan rakyat dah selesa dengan keadaan tersebut. Jadi yang diberikan secara pukar ni membebankan kewangan negara itu sendirilah, kan. Jadi saya sangat bersetuju dengan pakar ekonomi bahawa mewujudkan subsidi bersasar. Sebelum tu korang kena tahu, kerajaan menanggung RM1.50 seliter setiap liter yang diisi. Setiap liter yang diisi, iaitu RM2.05, RON 95 tu, subsidi yang ditanggung kerajaan adalah RM1.05. Dan pada tahun 2022, kerajaan telah membelanjakan 6 kali ganda lebih banyak subsidi untuk bahan bakar dan elektrik ini, berjumlah RM60 bilion, berbanding dengan pendidikan hanya berjumlah 10 bilion saja, dan 14 kali ganda daripada perbelanjaan kesihatan yang berjumlah 4.4 bilion. Subsidi bahan api
adalah subsidi pukal, iaitu semua orang tak kira kaya atau miskin, T10, T5 semua dapat. Tetapi adalah tak adil lah, walaupun golongan T10 ni, T20 ni hanya 20% daripada mewakili rakyat Malaysia, tapi mereka menikmati 35% subsidi bahan api itu sendiri. Jadi kalau ada yang geng-geng yang nak naik, silakanlah. Saya pun malas nak berbebel seorang-seorang kan. Tapi jiran kita Indonesia, pendapatan mereka jauh lebih kecil per kapita, tetapi rakyat mereka membeli petrol 2 kali ganda daripada negara kita, iaitu RM4 seliter. Dan rakyat mereka turun, adakah rakyat mereka memberontak turun ke jalan raya ke? Kalau negara kita ni harga petrol RON 95 naik 30 sen, saya rasa pecahlah pada mebuk tu kan. Jadi sebab itulah Indonesia, kita nampak Indonesia ni ekonomi mereka bergerak pantas, dan mereka mempunyai kereta api, kereta api high speed rail lah. Dan bayangkan jika negara itu memberikan subsidi seperti mana negara kita ni, dengan rakyat mereka yang beratus juta tu, apa yang mampu dilakukan untuk bangunkan. Sekejap. Dah naik ke? Hello? Okay, Assalamualaikum. No. Tu satu lagi kan, warga asing kan. Okey, silalah kalau nak naik, silakan kita bercakap berkenaan dengan ekonomi negara, masa depan negara dan sebagainya lah. Kalau nak cakap pasal lain pun boleh juga. Thank you Ricky Nelson. Tapi apa yang dikesalkan bila ada T20 yang mengambil kesempatan terhadap ketidakstabilan politik untuk menekan kerajaan hanya kerana perbelanjaan mereka meningkat apabila mereka ni terpaksa bayar lebih untuk subsidi elektrik kan. Mereka tak mendapat sama macam sebelum inilah, kesamarataan tu. Okay, Abang Azran silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Cakap tentang subsidi. Hello. Ya, silakan. Dah okey. Sebab tadi macam dengar suara sendiri. Okey. Saya sokonglah jika kerajaan untuk segerakan subsidi bersasar ataupun subsidi terus yang direct kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya benda ni boleh dibuat sebab apa, kita dah lama dah buat sistem cash direct dalam bentuk pemberian tunai terus kepada rakyat Malaysia. Sebab apa, subsidi ni dia ada masalah besar, iaitu kita panggil ketirisan. Subsidi ni kerajaan spend banyak untuk subsidi, tetapi berlaku ketirisan yang sangat besar. Salah satu isunya adalah penyeludupan. Sebab apa, kalau ikutkan harga minyak selepas subsidi, kita antara negara yang termurah lah di rantau ASEAN. Contoh kalau kita tengok negeri-negeri yang dekat dengan sempadan, contohnya macam Kelantan lah, saya sebut Kelantan, memang banyak penyelundup dia dapat pendapatan lumayan hasil daripada selundup minyak sahaja. Mereka ambil diesel, ambil petrol daripada Kelantan, diselundup ke negara jiran. Walaupun kerajaan dah usaha, contohnya tambah macam rela ataupun tak benarkan kenderaan yang menggunakan nombor pendaftaran asing untuk isi minyak dekat-dekat sempadan ni, tapi penyelundup ni dibuat oleh rakyat tempatan sendiri. Mereka kata modified kenderaan tu, dia boleh isi sampai 400 liter minyak untuk diselundup. Dan mereka ni dapat pendapatan lumayan, mungkin 2,000 ke 3,000 sehari kan. Dari situ berlaku ketirisan yang sangat besar lah. Itu satu subsidi yang minyak, petrol. Lagi subsidi minyak masak. Kerajaan banyak, kalau ikutkan minyak masak ni tak sepatutnya tak cukup lah untuk minyak masak yang paket yang bersubsidi ni. Tapi bila kita pergi kedai, tak dapat minyak subsidi ni. Saya ingat kalau dulu senang dapat, kita pergi 2 kali boleh nampak lah minyak subsidi. Sekarang ni makin sukar. Dia ada satu isu diselundup, ada juga isu yang seperti yang kita tahu dulu, kata
berkait dengan menteri sendiri kan, masa tu dia declare kan dah dituduh dan dia didakwa di mahkamah kan. Jadi orang-orang yang atasan ni yang berkepentingan ni mereka menyalahgunakan subsidi dan juga mungkin terlibat dengan isu kartel-kartel. Contohnya sekarang kita dapat